Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Husra binti Mahmud, nombor matrik 2212514. Hari ini saya akan membentangkan hasil kajian kes saya yang bertajuk Pendekatan Teori Kognitif Vygotsky mengatasi isu hilang minat dan fokus murid, satu analisis kes. Seperti yang diketahui, negara Malaysia sangat mementingkan pendidikan di mana sistem pendidikan negara adalah dirancang dengan sangat rapi berdasarkan dasar falsafah pendidikan kebangsaan ataupun dikenali sebagai FPK. Melalui hubungan dengan orang sekeliling, seseorang individu itu akan lebih mudah untuk mempelajari sesuatu. Yang mana terdapat pelbagai kajian yang menunjukkan hubung kait antara interaksi sosial dengan tahap perkembangan pemikiran ataupun kognitif seseorang individu, terutamanya dalam pembelajaran. Kajian ini akan membincangkan tentang teori kognitif Vygotsky dan mengaitkannya dengan masalah yang dihadapi oleh murid dalam pembelajaran. Di dalam kajian kes ini, masalah yang dikenal pasti adalah murid tidak minat untuk menyertai aktiviti PDP yang dijalankan di dalam kelas ketika subjek pendidikan Islam. Guru telah menghadapi kesukaran untuk menilai tahap kefahaman dan kebolehan murid disebabkan tiadanya penglibatan aktif murid di dalam kelas ketika aktiviti dijalankan. Jadi isu ini dilihat perlu dititik beratkan kerana ia akan memberi kesan negatif kepada pembelajaran mereka. Jika isu ini tidak diketenangkan, kemungkinan murid akan ketinggalan dalam pembelajaran dan seterusnya akan menyebabkan mereka hilang motivasi untuk terus belajar. Antara objektif kajian kes ini dijalankan adalah yang pertama, untuk menilai tahap kesedaran murid dalam pembelajaran. Yang kedua, untuk mengenal pasti punca yang menyebabkan murid hilang minat untuk melibatkan aktiviti ketika sesi PDP di dalam kelas. Dan yang ketiga, untuk mengkaji hubung kait teori kognitif Vygotsky dengan masalah yang dihadapi oleh pelajar. Antara persoalan-persoalan yang ditimbulkan dalam kajian kes ini adalah yang pertama, bagaimanakah tahap kesedaran murid dalam pembelajaran, dan yang kedua, apakah punca yang menyebabkan murid hilang minat untuk melibatkan aktiviti ketika sesi PDP dijalankan, dan yang ketiga adalah bagaimana hubung kait teori kognitif Vygotsky dengan masalah yang dihadapi oleh pelajar. Kajian kes ini telah menggunakan pendekatan kaedah kualitatif di mana pengkaji telah menggunakan 3 jenis kaedah untuk mengumpulkan data. Yang pertama, pengkaji telah menggunakan kaedah pemerhatian untuk memerhati respon peserta kajian semasa aktiviti PDP dijalankan di dalam kelas. Yang kedua, kaedah yang digunakan oleh pengkaji adalah kaedah temu bual yang mana untuk mengenal pasti latar belakang peserta kajian serta punca beliau hilang minat untuk terlibat aktif di dalam sesi PDP. Dan yang terakhir, kaedah yang digunakan adalah analisis dokumen di mana pengkaji telah menganalisis keputusan peperiksaan pertengahan tahun peserta kajian untuk menilai tahap prestasi pembelajarannya di dalam kelas. Menurut hasil dapatan kajian, terdapat 2 punca yang dikenal pasti mengapa peserta kajian tidak mahu melibatkan diri ketika sesi PDP dalam kelas. Yang pertama adalah disebabkan peserta kajian terbeban dengan tugas sebagai seorang pengawas sehingga mengganggu fokusnya untuk belajar dalam kelas. Dan yang kedua adalah cara pengajaran guru yang tidak menarik dan kurang difahami menyebabkan hilangnya minat peserta kajian untuk belajar. Baiklah, di dalam kajian kes ini, pengkaji telah menggunakan teori kognitif Vygotsky untuk mengaitkannya dengan masalah yang dihadapi oleh pelajar. Sebelum tu kita lihat bahawa teori kognitif Vygotsky ni adalah teori yang mengutamakan bagaimana interaksi sosial budaya dapat membantu perkembangan pemikiran seseorang individu, terutamanya kanak-kanak. Ia berbeza dengan teori John Piaget yang berpendapat bahawa perkembangan kanak-kanak berlaku melalui pengalaman pembelajaran mereka sendiri. Jadi teori kognitif Vygotsky ni dia percaya bahawa hubungan seseorang individu itu bersama orang sekeliling akan mempengaruhi tahap pemikiran mereka. Terdapat 4 konsep utama yang diketengahkan dalam teori kognitif Vygotsky. Yang pertama adalah konsep internalization, yang mana konsep ini mengatakan bahawa kanak-kanak akan menyerap maklumat yang diperolehi ke dalam pemikiran mereka melalui proses interaksi sosial dengan orang dewasa. Kemudian maklumat yang diterima oleh minda mereka akan menjadi satu arahan kepada mereka apabila ingin melakukan sesuatu melalui proses bicara kendiri dan bicara hati. Jadi, pengaruh orang sekeliling sangat memberikan impak terhadap pemikiran mereka, terutamanya pada peringkat remaja. Jadi, berdasarkan
masalah yang dihadapi oleh peserta kajian, peserta berasa dirinya teruk setelah dimarahi oleh guru pengawas. Kemudian beliau memilih untuk tidak menyertai aktiviti PDP kerana emosinya yang terganggu. Seterusnya adalah konsep scaffolding. Scaffolding adalah proses di mana seorang kanak-kanak mendapat sokongan daripada orang dewasa yang mahir untuk membantu perkembangan mereka. Konsep ini mengetengahkan peranan penting ibu bapa ataupun orang dewasa sebagai tulang belakang kanak-kanak dalam semua aspek kehidupan seperti memberi tunjuk ajar, memberi sokongan serta memberi dorongan positif untuk melakukan suatu perkara. Di dalam isu ini, pengkaji telah membimbing peserta untuk mengawal emosi mereka dan memberikan nasihat serta motivasi kepadanya untuk terus bersemangat menjalankan tugas sebagai seorang pengawas dan seorang pelajar. Peserta dilihat lebih berfikiran positif serta lebih bersemangat untuk terus belajar dan menjalankan tugas sebagai seorang pengawas. Seterusnya adalah konsep zon perkembangan proksimal. Di dalam konsep ini, interaksi sosial telah menjadi kunci utama dalam perkembangan pemikiran seseorang individu. Zon ini merupakan tahap pemikiran tinggi yang mampu dicapai apabila mendapat bimbingan daripada orang lain yang lebih berkebolehan. Pada zon ini, hubungan sosial yang kukuh mampu membentuk kemahiran bertutur dan berfikir yang baik dalam diri seseorang individu. Di dalam isu ini, peserta kajian sering meminta bantuan rakan sekelas untuk membantunya dalam menyelesaikan soalan matematik yang kurang difahami. Dengan bantuan rakan, peserta kajian lebih mudah memahami subjek dan lebih bermotivasi untuk meneruskan pembelajaran di dalam subjek matematik. Seterusnya adalah konsep perkembangan bahasa. Menurut Santrok, dalam kajiannya pada tahun 2009, kanak-kanak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat berfokus pada pemikiran-pemikiran mereka sendiri. Dalam isu ini, pengkaji telah mengambil langkah untuk sentiasa bertanyakan keadaan semasa peserta kajian untuk menggalakkan adanya komunikasi antara guru dengan murid. Dengan adanya komunikasi, murid mampu untuk berfikir dan membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah pada masa akan datang. Selain itu, kanak-kanak juga menggunakan pembicaraan bukan sahaja untuk berkomunikasi tetapi untuk membantu mereka menyelesaikan tugas-tugas pada masa akan datang. Baiklah, berdasarkan kajian kes yang telah dijalankan, terdapat beberapa perkara yang disimpulkan oleh pengkaji. Yang pertama adalah seseorang remaja ataupun murid ketika di peringkat sekolah sangat memerlukan bantuan orang dewasa ataupun orang yang lebih berkebolehan untuk membantu proses perkembangan mereka terutamanya dalam pembelajaran. Yang kedua adalah seorang guru sangat berperanan penting untuk membimbing murid mereka agar terus termotivasi dalam pembelajaran terutamanya murid-murid yang menghadapi masalah dalam pembelajaran mereka. Dan yang terakhir adalah pengkaji telah menghubungkaitkan masalah peserta dengan konsep-konsep dalam teori kognitif Vygotsky bagi mengenal pasti cara terbaik dalam membantu murid yang menghadapi masalah dalam pembelajaran mereka. Oleh itu, terdapat beberapa perkara yang dicadangkan oleh pengkaji dalam kajian kes ini. Yang pertama adalah guru kaunseling perlu membuat bimbingan kepada pengawas sekurang-kurangnya sebulan sekali untuk memantau keadaan emosi mereka. Dan yang kedua adalah guru mata pelajaran perlu menggunakan teknik ataupun kaedah pengajaran yang lebih menarik dan mudah difahami supaya murid lebih minat untuk belajar. Dan yang ketiga adalah di dalam kelas, guru perlu menggalakkan murid membimbing antara satu sama lain ketika sesi pembelajaran supaya mereka dapat membantu antara satu sama lain untuk memahami sesuatu perkara.